مبروك، يتم تقديم هذا البث مباشر لكم خصيصا من قبل أكاديمي يوتيوب ماليزيا، مبادرة يديدك ماليزيا وكلاب كرو ماليزيا. ركزوا انتباهكم، سيبدأ البث مباشر بعد القليل. سيتم رابط الحضور في نهاية البرنامج. الرجاء على ملء الرابط في وقت محدد. شكرا لكم. لقد تم توفير هذا الإعلان من أكاديمي يوتيوبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum wa nurahibukum jami'an fi hadzal liqa. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata gancaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini dipertemukan lagi sekali bersama-sama dengan Muallim dalam kelas tuition bahasa Arab yang diadakan secara dalam talian secara percuma. Muallim sebenarnya suara tak berapa nak sembuh lagi, sebab itulah 2 minggu lepas Muallim tak bersiaran sebab ada masalah suara. Jadi pada minggu ni Muallim bersiaran bagi berkongsi ilmu bersama-sama dengan adik-adik semua. Dan Muallim minta adik-adik semua boleh kongsikan link kelas kita pada hari ini dengan kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, keluarga kita dan sebagainya lah. Okay? Dan adik-adik semua, apa khabar? Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum an takunu fi sihatin wal afiyah. Muallim harap semua adik-adik berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Maklumlah kan, kita baru saja memulakan sesi persekolahan di tahun 2022. Dan Muallim ucapkan selamat tahun baru. Rasanya belum terlambat lagi lah. Muallim ucapkan selamat tahun baru kepada semua adik-adik yang ada bersama-sama dengan Muallim pada hari ini. Dan terima kasih Muallim ucapkan di atas sokongan dan penyertaan adik-adik untuk kelas tuition kita pada hari ini. Jangan lupa teruskan share kelas kita pada hari ini supaya ramai lagi yang boleh menyertai dan boleh mengambil manfaat daripada kelas kita pada hari ini. Tayyib. Hari ini Muallim keseorangan lagi kerana Muallim dan Muallimah yang lain mungkin ada urusan yang lain yang lebih aula, lebih utama jadi mereka insya-Allah selepas ini mereka akan mengadakan kelas-kelas tuition lah bersama-sama dengan adik-adik. Dan tidak lupa juga untuk segmen khas untuk panitia aula kami adakan sekarang ni sedang berjalan ada 3 segmen khas ada pertamanya satu kisah satu minggu ke satu minggu satu kisah, Muallim dah lupa dah. Okey, kemudian ada Seyami. Seyami tu dia masak-masak lah masak-masak. Kemudian ada JJ2M, dia jalan-jalan. Jadi ada 3 program lah yang adik-adik semua boleh ikuti secara langsung yang mana program ataupun segmen khas ini berada di bawah panitia aula, iaitu panitia bahasa Arab sekolah rendah. Tayyib ayuhat talamis. InsyaAllah fi hadzal yaum nahnu sanadrus atau nahnu sana'mal muraja'ah. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat sedikit muraja'ah ataupun ulang kaji. Ulang kaji bagi mereka yang dah belajar lah tapi ada di kalangan kita ni yang masih lagi belum belajar tajuk ni. Tapi yang mereka yang dah belajar kita buat ulang kaji, mereka yang belum lagi belajar kita akan mempelajari sesuatu yang baru pada hari ini.
InsyaAllah nahnu sanadrus syai'an jadidan fi hadzal yaum al-mubarak. Tayyib. Qabla nabda dirasatana al-yawm, hayya naqra doa sawiyan. Jom kita baca doa sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina واتمم لنا بكل الخير. اللهم سلمنا وجنبنا من كل بلاء والوباء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah. Ayuhat talamis, inilah dia barisan guru daripada panitia aula, para asatizah, para muallim dan muallimah yang sentiasa committed membuat video-video pembelajaran untuk kegunaan para asatizah, para guru-guru di Malaysia dan juga untuk kegunaan adik-adik semualah. Jangan lupa memberi sokongan kepada mereka dengan menekan butang subscribe, like dan share di channel mereka. Tayyib, ayat talamis, ini merupakan profil muallim yang baru saja menyertai kelas kita pada hari ini. Muallim ucapkan selamat berkenalan. Selamat berkenalan dengan muallim yang mana yang sentiasa mengikuti kelas muallim. Dah kenal lah siapa dia Muallim Hazar kan. Yang baru saja menyertai, inilah dia. Profil ataupun biodata Muallim Hazar. Tayyib. Muallim tak nak panjang-panjang lah sini ya. Adik semua boleh baca. Okey, ayat talamis. Inilah antara album yang pernah Muallim hasilkan masa muda-muda dululah pada tahun 2008 dan juga 2013. Alhamdulillah. Pernahlah menghasilkan album nasyid dan juga pernah menulis 2 buku. Satu 100 fakta Al-Quran dan yang kedua ialah 100 fakta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayuhat talamis, qabla nabda dirasatana al-yawm hayya nughni ghinaa hayya bil arabiyah. Jom kita sama-sama memeriahkan kelas kita pada hari ini, membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat kita untuk mempelajari bahasa Arab dengan menyanyikan dan menalungkan lagu Hayya bil Arabiyah. Hayya bina. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Mari pelajari bahasa Arab, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah.
Arabiyah. Hayya bil Arabiyah. Jom kita berbahasa Arab. Tayyib ayat talamis. Fi hadzal yaum nahnu sanadrus an ad-dhamir. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang dhamir. Ad-dhamir atau ad-dhamiru. Apa benda ad-dhamir ni? Bagi mereka yang dah belajar, dia tahulah apa maksud dhamir. Tapi ada rakan-rakan kita yang masih lagi belum belajar ataupun mereka dah belajar tapi mereka lupa. Idzan, ma makna ad-dhamir? Ad-dhamir bermakna kata ganti nama. Baik? Ad-dhamir bermakna kata ganti nama. Kalau dalam bahasa Melayu dia ada kata ganti nama pertama, kedua, ketiga kan. Dalam bahasa Arab pun dia adalah istilah dia. Dan hari ini kita nak fokus kepada dhamir yang bersambung dan juga yang tak bersambung. Macam mana pula tu? Kalau dalam bahasa Melayu tak ada. Dia tak ada dhamir, apa kata ganti nama yang bersambung tak bersambung. Dalam bahasa Arab dia ada. Apa benda sebenarnya kata ganti nama tak bersambung ni? Tapi sebelum tu Mak nak tanya adik semua. Apakah ia kata ganti nama? Cuba type pada ruangan chat. Mak nak tengok. Ma huwa ad-dhamir? Apakah ia kata ganti nama? Kita tahu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri ketiga. Tetapi apakah ia? Okey, baik. Okey, dan kata ganti nama ni adik-adik semua, contohnya lah Mak boleh bagi contoh. Contohnya ialah saya, awak, dia, kan? Ataupun kami, kamu, anda, apa lagi kalau dalam logat negeri banyak kan, demo, kawe, asyik Kelantan demo, kawe, demo tu, mu lah. Kan? Kalau dalam bahasa Kedah, cek, depo kan, itu semua adalah kata ganti nama. Tapi pada hari ini kita nak belajar kata ganti nama ataupun ad-dhamir di dalam bahasa Arab. Al-yaum nahnu sanadrus ad-dhamir bil lughatil arabiyyah. Tayyib. Qabla syai' nahnu nanzur ila ad-dhamir. Ad-dhamir yang qasimu ila qismain. Awwaluha al-muttasil wa thaniyan al-munfasil. Dhamir ni dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya yang warna biru tu al-muttasil. Dan yang kedua ialah al-munfasil. Ma makna al-muttasil? Al-muttasil bermakna yang bersambung. Tayyib? Yang bersambung. Al-munfasil yang berpisah ataupun yang tidak bersambung. Okey, idzan ad-dhamir yang qasimu ila qismain. Awwaluha al-muttasil wa thaniyan al-munfasil. Bersambung dengan tidak bersambung. Apa benda tu? Jom kita tengok secara terperinci. Hari ini fokus kita ialah pada ad-dhamir al-muttasil. Hari ini kita nak fokus kepada dhamir al-muttasil, dhamir yang bersambung, kata ganti nama yang bersambung. Dan untuk makluman adik-adik semua, selalunya kata ganti nama bersambung ni dia berada di belakang perkataan. Dia berada di belakang perkataan. Okey? Dan kita nak tengok apakah ia ad-dhamir al-muttasil. Pertama sekali adik-adik semua, ya. Huruf ya. Tayyib, huruf ya. Tapi dia tak ada baris. Huruf ya ni dia tak ada baris. Tayyib. Dan huruf ya ni mesti berada di belakang perkataan. Tayyib. Sanian, yang kedua ialah na. Sama-sama dengan mu'alim. Na. Tayyib. Itu yang kedua. Salisan, yang ketiga, ka. Ka. Cuba sebut di rumah. Ka. Yang keempat, rabi'an, ki. Ki. Yang tu, yang biru tu ka. Yang merah ni ki. Kaki. Ka, ki. Tayyib. Khamisan, yang kelima, hu. Hu.
Sama-sama dengan mu'alim di rumah. Hu. Dan yang keenam, ausadisan, ha. Ha. Tayyib. Hadhihi ad-dhamair al-muttasilah. Ini adalah dhamir al-muttasil. Huruf ya, kemudian na, kemudian ka, kemudian ki, kemudian hu, kemudian ha. Dan kesemua huruf ini dia bersambung dengan huruf, dia bersambung dengan perkataan dan ianya berada di belakang perkataan, bukan di depan perkataan. Senang cerita untuk anda difaham semua. Ad-dhamir al-muttasil ini dia memberi maksud hak milik. Dia memberi maksud hak milik. Macam mana pula tu, peninglah mu'alim. Okey, tak apa, mu'alim akan cerita satu persatu supaya adik-adik cepat faham. Yang penting sekali adik-adik tahu 6 ini adalah yang asas kepada dhamir al-muttasil. Inilah huruf-huruf, 6 huruf ini adalah huruf asas bagi dhamir al-muttasil. Baik. Oleh kerana adik-adik nak faham lagi, mu'alim datangkan dalam bentuk contoh. Tapi sebelum tu kita nak tengok huruf ya tu dia mewakili apa. Tadi kita dah tahu huruf kan? Sekarang ni kita nak tengok huruf tersebut mewakili apa. Tayyib. Huruf ya adik-adik semua mewakili ana. Huruf ya mewakili ana. Tayyib. Huruf ya tadi tu dia wakil kepada ana. Ma makna ana? Ma makna ana? Ana bermakna saya, kawe, cek. Apa lagi? Koi. Okay. Right. Jadi huruf ya tadi tu dia mewakili ana. Dan sebelum huruf ya mesti berbaris di bawah. Okay. Ada tengok pada skrin ni mu'alim tulis. Sebelum huruf ya ni dia mesti berbaris di bawah. Tayyib. Dan huruf ya mewakili ana. Contohnya baitun zaid ana. Baitun bermakna rumah. Baik, baitun bermakna rumah. Kemudian zaid ana. Ana bermakna saya. Sekarang ni dia nak cerita rumah saya. Rumah saya ataupun rumah tu milik saya. Itu Mu'alim kata kan? Mu'alim kata tadi ad-dhamir al-muttasil ni dia berkaitan dengan hak milik. Idzan baitun ana bermaksud rumah saya. Tetapi orang Arab dia tak kata baitun ana. Tetapi perkataan ana itu ditukarkan kepada huruf ya. Okey? Jadi baitun zaid ana yakunu baiti. Ya, baiti. Macam mana cerita tadi kan? Dia ganti dengan huruf ya, kemudian baris sebelum huruf ya ialah kasrah. Sebelum huruf ya berbaris kasrah. Ni ya ni mewakili apa, Dek? Ya ni mewakili ana. Jadi kita nak cerita rumah saya dalam bahasa Arab dia sebut baiti. Dia tak sebut baitun ana. Boleh faham baitun ana jadi baiti, rumah saya. Baiti jannati kan, kita pernah dengar kan. Kita tengok contoh yang kedua pula. Qalamun zaid ana. Ma makna qalamun? Qalamun bermakna pen. Dia nak cerita pen saya. Qalamun tambah ana. Yakunu. Agak-agaknya apa? Kita tukarkan ana itu kepada huruf ya. Dan huruf sebelum huruf ya itu mesti berbaris kasrah. Idzan qalamun zaid ana yakunu qalami. Tayyib. Dia tengok ni pada kasrah, kemudian huruf ya menggantikan ana. Fahim tu? Idzan huruf ya itulah ad-dhamir al-muttasil. Kata ganti nama yang bersambung. Bersambung dengan apa? Dia bersambung dengan perkataan baitun, qalamun tu kan. Dia bersambung dengan perkataan sebelum dia. Bagi nak tunjuk hak milik. Rumah saya, pen saya, bukan pen awak. Okey? Jadi huruf ya itu menggantikan ana. Fahim tu? Mu'alim harap semua faham Baik, seterusnya kita tengok pula. Na pula. Tadi huruf ya kan? Sekarang ni na. Na ni diganti apa pula?
Na ni menggantikan perkataan nahnu. Ma makna nahnu? Nahnu bermakna kami. Nahnu bermakna kami. Dan sebelum mualim terlupa, ana, nahnu, kedua-duanya boleh digunakan untuk muzakkar dan muannas. Orang perempuan pun boleh guna ana, orang lelaki pun boleh guna ana. Orang perempuan boleh guna nahnu, orang lelaki pun boleh guna nahnu. Dua-dua boleh pakai. Sebab tu mualim buat warna kuning. Warna kuning ni warna universal untuk lelaki dan perempuan. Izan, na itu menggantikan perkataan nahnu. Nahnu bermakna kami. Contoh dia, adik-adik semua, madrasatun zaid ana. Madrasatun zaid ana. Madrasatun tambah madrasatun zaid nahnu. Mualim dah melalut dah. Madrasatun zaid nahnu. Baik, madrasatun tambah nahnu. Ma makna madrasatun? Madrasatun bermakna sekolah. Madrasatun bermakna sekolah. Izan, dia nak cerita kat sini sekolah nahnu. Nahnu bermakna kami. Izan, madrasatun nahnu, sekolah kami. Tapi orang Arab dia tak cakap madrasatun nahnu, tetapi nahnu di belakang tu digantikan dengan huruf na. Izan, kita baca apa? Adik semua, madrasatuna. Madrasatuna. Okey, na di belakang ni menggantikan apa adik semua? Menggantikan nahnu. Jadi dia nak cerita kat sini, sekolah kami, madrasatuna. Ada tengok kat sini dia panggil madrasatun kan, ada tanwin kan, ataupun baris dua kan. Tapi bila dia bersambung dengan na, kat sini ditukar kepada dhammah. Dia tak gunakan tanwin, dia tak baca madrasatunna, salah. Okey, dia gunakan dhammah, baris satu je di hadapan. Madrasatuna. Okey, contoh yang kedua. Faslun zaid nahnu. Faslun zaid nahnu. Ma makna faslun? Faslun bermakna kelas. Faslun bermakna kelas. Tayyib. So kat sini dia nak cerita kelas kami. Faslun zaid nahnu. Faslun tambah nahnu, kelas kami. Okay, dan orang Arab dia tak cakap faslun nahnu, tetapi nahnu di belakang tu na. Idzan yakunu fasluna. Tayyib. Fasluna. Cuba type pada ruangan chat. Fasluna. Idzan na di sini menggantikan nahnu. Dan baris sebelum na itu ialah baris dhammah. Dia tak letak baris tanwin ataupun baris dhammatain ni. Dia tak letak baris dua, dia letak satu saja. Fasluna. Madrasatun nahnu, madrasatuna. Faslun nahnu, fasluna. Fahim tu? Okey, tayyib. Al-an hayya nanzur ila ad-dhamir at-tali. Okey. Ni kita tengok contoh secara pantas. Sa'atun zaid ana yakunu sa'ati. Sa'atun zaid ana yakunu sa'ati. Tayyib. Kemudian sayyaratun zaid nahnu sayyaratuna. Hakibatun zaid ana hakibati. Madrasatun zaid nahnu madrasatuna. Yang ada dia perlu faham di sini ialah huruf ya menggantikan ana, huruf na ataupun suku kata na menggantikan nahnu. Baik, seterusnya. Huruf ka pula. Ka. Baik, ka menggantikan anta. Ka menggantikan anta. Baik, contoh dia baitun anta. Kita dah tahu dah baitun tadi maksudnya apa? Rumah. Sekarang ni tadi rumah saya kan. Ni nak cerita rumah awak. Anta. Anta ni awak untuk lelaki. Baik. Anta awak untuk lelaki. Idzan baitun zaid anta yakunu baituka. Baitu
Ka. Belakang dia ni dia letakkan ka. Ka ni ganti apa adik-adik semua? Ka tu menggantikan anta. Orang Arab tak kata baitun anta, tapi dia kata baituka. Baituka bermakna rumah awak lelaki. Baik, rumah awak untuk lelaki. Okey, seterusnya qalamun zaid anta. Tadi kita dah tahu dah, qalamun bermakna pen. Qalamun bermakna pen. Izan, dia nak cerita kat sini pen awak. Awak tu awak lelaki. Yakunu qalamu ka. Qalamu ka. Baik, ka di sini menggantikan anta. Alamak, tercontih banyak. Baik, ka di situ menggantikan anta. Idzan qalamun zaid anta yakunu qalamuka. Pen awak untuk lelaki. Baik, faham tak? Kalau lelaki, awak lelaki, kita gantikan dengan ka. Baik, seterusnya ki. Lawan dia ka, lawan dia ki. Kalau ka untuk anta, ki tu untuk siapa? Ki tu untuk anti. Kalau kita nak gantikan anti, maka kita gunakan ki. Idzan baitun zaid anti. Baitun zaid anti, rumah awak perempuan. Baik, yakunu baituki. Baituki. Alamak, tak nampak. Ya. Baituki. Okey. Kenapa baituki? Dia nak pilih warna dulu. Sekejap Kenapa baituki ni ada semua? Ki ni menggantikan anti. Baik. Ki menggantikan anti. Dan baitun zaid anti yakunu baituki. Kita nak kata rumah awak perempuan. Rumah awak seorang perempuan. Baituki. Okey. Contoh yang kedua sama juga. Qalamun zaid anti. Pen awak untuk perempuan. Jadi apa adik semua? Qalamuki. Qalamuki. Dan ki ni menggantikan anti. Pen awak. Baik. Kalau dia kena ingat Kalau ya untuk ana, na untuk nahnu kami, ka untuk awak lelaki, ki untuk awak perempuan. Dan dhamir ini berada di belakang perkataan bagi menunjukkan hak milik. Rumah siapa? Rumah awak. Rumah siapa? Rumah saya. Baik? Baik. Kita pergi contoh secara laju. Sa'atun zaid anta. Sa'atuka atau sa'atuki? Sa'atuka. Baik. Sayyaratun zaid anti. Sayyaratuka atau sayyaratuki? Al-ijabah ya, sayyaratuki. Baik. Hakibatun zaid anta. Hakibatun zaid anta yakunu hakibatuka atau habkibatuki. Hakibatuka. Okey. Kitabun zaid anti yakunu kitabun zaid anti kitabuki atau kitabuka. Kitabuki. Idzan, kalau adik kena ingat di sini ialah ka menggantikan anta, ki menggantikan anti. Faham betul? Ahsantum, mumtazu. Mumtazu. Okey. Seterusnya kita tengok pula. Yang seterusnya hu. Hu. Hu ni ganti apa pula ni? Hu menggantikan huwa. Hu menggantikan huwa. Baik? Hu menggantikan huwa. Huwa tu maksudnya apa? Ma makna huwa? Huwa bermakna dia. Dia lelaki ke perempuan? Dia lelaki. Huwa bermakna dia lelaki. Rumah dia, kereta dia, buku dia, kan? Sekolah dia, kasut dia. Okey? Idzan hu menggantikan huwa. Lil muzakkar untuk lelaki. Contoh dia baitun zaid huwa. Rumah tambah dia. Jadi apa? Baituki.
baituhu. Baituhu. Kenapa hu adik-adik semua? Hu ni menggantikan huwa. Okey? Hu menggantikan huwa. Idzan baitun zaid huwa yakunu baituhu. Baituhu, rumahnya. Rumah siapa? Rumahnya. Nya tu untuk lelaki. Okey, contoh yang kedua pun sama juga. Al-misal as-sani, qalamun zaid huwa. Qalamun zaid huwa yakunu qalamuhu. Di belakang ni digantikan dengan hu. Menggantikan siapa? Menggantikan huwa. Orang Arab tak kata qalamun huwa, tetapi qalamuhu. Baituhu, sayyaratuhu, hakibatuhu. Okey? Baik. Kemudian ha, yang terakhir ha. Ha ni pula menggantikan apa adik semua? Menggantikan hiya, lawan kepada huwa. Kalau huwa dia untuk lelaki, hiya dia untuk perempuan. Dan untuk menggantikan hiya, kita mesti menggunakan suku kata ha. Ha alif. Ha. Contoh dia, baitun zaid hiya. Rumah tambah dia perempuan. Jadi apa dia adik semua? Baitu ha. Di belakang dia ni. Ha menggantikan hiya. Baitun zaid hiya yakunu baitu ha. Rumahnya. Nya tu siapa? Nya tu seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Mana bukti dia perempuan? Sebab ha kat belakang dia. Yang ni mana bukti dia lelaki? Sebab hu di belakang dia. Baik, idzan contoh seterusnya sama juga. Qalamun zaid hiya yakunu qalamuha. Pennya, nya tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Buktinya ha. Kalau lelaki hu. Kalau perempuan ha. Faham tu? Muallim rasa adik-adik semua dapat faham Kita telah datangkan dengan contoh-contoh dan kita datangkan dengan contoh lagi sekali. Sa'atun zaid huwa yakunu sa'atuhu au sa'atuha. Cuba jawab. Sa'atun zaid huwa yakunu sa'atuhu au sa'atuha. Apa jawapan dia? Tayyib. Idzan al-ijabah ya sa'atuhu. Kenapa hu? Sebab huwa. Huwa hu. Huwa hu. Tu sifir dia. Okay, yang kedua. Sayyaratun, kereta. Sayyaratun zaid hiya yakunu sayyaratuhu au sayyaratuha. Al-ijabah ya sayyaratuha. Kenapa ha? Sebab hiya. Hiya hiya ha. Huwa huwa hu. Ada ingat lagu tu Huwa huwa hu. Hiya hiya ha. Hiya untuk ha, huwa untuk hu. Baik. Yang ketiga, beg. Hakibatun zaid huwa. Bednya untuk lelaki. Hakibatun zaid huwa yakunu hakibatuhu. Kenapa hu? Kerana huwa untuk muzakkar, untuk lelaki. Baik. Kitabun zaid hiya. Mahyal ijabah. Kitabatuhu au kitabatuha. Apakah jawapan yang betul? Kitabatu pula. Selalu buat silap. Kitabun. Kitabun zaid hiya. Al-ijabah hiya kitabuhu au kitabuha. Apa jawapan dia? Al-ijabah hiya kitabuha. Kenapa ha? Sebab di hadapannya ialah hiya. Kita nak kata buku dia perempuan. Untuk perempuan. Okey? Sebab itulah kita letakkan ha. Jadi muallim rasa naktafi bihadzal qadar. Kita ulang balik lagi sekali huruf-huruf ataupun ad-dhamir al-munfasil al-muttasil. Maafkan muallim Ad-dhamir al-muttasil
allati qad darasnaha fi hadzal yaum. Kita ulang balik. Apakah dhamir al-muttasil yang kita belajar pada hari ini? Kita belajar 6 dhamir al-muttasil. Dan muallim cerita dhamir al-muttasil ni berada di belakang perkataan bagi menunjukkan hak milik. Bagi menunjukkan hak milik. Idzan ad-dhamir al-awwal. Dhamir yang pertama ialah huruf ya. Huruf ya mewakili ana. Ya mewakili ana. Tayyib. Yang kedua na. Nun alif Na mewakili nahnu. Na mewakili nahnu. Tayyib. Yang ketiga ka. Ka mewakili anta. Ka mewakili anta. Yang keempat ki mewakili anti. Ki mewakili anti. Seterusnya hu mewakili huwa. Hu mewakili huwa. Ha yang terakhir. Ha mewakili hiya. Ha mewakili hiya. Idzan nahnu darasna 6 huruf. Kita belajar 6 huruf. Pertamanya ya, na. Dan makna cerita tadi, ya dan na ni boleh digunakan pakai untuk lelaki dan perempuan. Lelaki pun boleh pakai ya, perempuan pun boleh pakai ya. Kemudian na pun sama juga. Sebab tu muallim letakkan warna kuning. Okey, idzan na boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Tetapi untuk ka dan hu hanya diguna pakai untuk muzakkar, untuk lelaki. Ka, anta, hu, huwa. Kedua-duanya adalah muzakkar. Dhamir al-muzakkar. Baik. Ki dan ha kita gunakan untuk muannas. Ki, anti, ha, hiya. Kilahuma muannasah. Kedua-duanya adalah muannas. Idzan naktafi bihadzal qadar. Cukup saja setakat ini perkongsian muallim bersama-sama dengan adik-adik pada hari ini. InsyaAllah kalau ada jodoh, ada ketika, ada rezeki lagi, kita akan berjumpa lagi selepas ini dalam kelas-kelas tuition percuma insyaAllah. Dan teruskan sokongan adik-adik untuk kelas-kelas tuition ini. Ajak ramai lagi rakan-rakan. Beritahu, rakan-rakan semua, kita ada kelas tuition percuma lah. Tak kena bayar 1 sen pun. Yang penting adalah komitmen ataupun semangat kita nak belajar. Jadi, muallim tutup majlis kita ataupun kelas kita pada hari ini dengan lagu keramat kita. Kita boleh sama-sama menyanyikan lagu ini di rumah. Hayya bil Arabiyah. Jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana uhibbukum jami'an. Muallim sayang anda semua. Kita jumpa lagi. I love you all. Bye-bye. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom. Mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Mari pelajari bahasa Arab, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah.
dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.